Hello guys, welcome to my channel. Okay, so hari ni kita cuba ataupun kita buat analisa sikit untuk minggu ni. Okay, so minggu ni kita plan nak tengok GBP USD. Okay, so ataupun semua pair Euro USD lah, Euro USD, USD CAD, USD Chef. Okay, tapi sebelum kita tengok pair-pair ni USD, salah satu indikator ataupun apa orang kata indication kita nak trade pair USD adalah DXY. Okay, so DXY. So kalau kita pergi ke trading view, kita boleh cari pair DXY lah. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok DXY, okay, ini dalam weekly time frame. Okay, kalau perasan kat sini dia dah cuba datang dekat support level around 92 ataupun 93 punya level lah index. Okay, ini weekly time frame. So kita cuba pergi ke daily pula. Okay, so kalau daily, okay, so kita cuba tengok daily. Okay, so ni adalah daily. Okay, so kalau perasan kat sini, okay, daily dia dah buat lower low ataupun low lah. Ni ada lower low kat sini, ada lower low dekat sini. Okay, tapi dia dah buat high. Okay, and then sekarang ni dia dekat higher low. So ini adalah market structure sekarang ni. So dia ada possibility sama ada DXY sambung naik, okay, ataupun dia boleh naik atas and then turun. Okay, so dalam keadaan yang begini macam ni, okay, so kita probability lah, kalau kita rasa bullish, so kita akan ambil DXY akan ke atas lah. Tapi kalau kita ambil bearish, okay, so kita akan project, fokus kita adalah naik ke atas, test resistance ni, dan turun ke bawah. So itu kalau kita ambil ni lah. Tapi saya rasa USD dah lemah sangat. Okay, so since April sampai September, dekat 5 bulan, okay, DXY dah lemah. Cuma dekat 1 bulan ni dia cuba naik ke atas, okay, ataupun cuba bullish. Okay, dia cuba naik berdua wave. Okay, tapi dia kena reject dekat resistance sini, dekat 94.5 lebih kurang. Okay, so sekarang ni dia turun sampai 93. So saya rasa, okay, kemungkinan besar, sebab kalau kita tengok dekat lower time frame, okay, so structure tak berapa clear. Okay, tapi kalau kita pergi lagi dekat 5 minutes apa semua, okay, dia dah cuba datang kat satu resistance sekarang ni. Okay, tapi kalau kita pergi lagi katakan 3 minute time frame, okay, so mungkin kita nampak, okay, dia dah cuba buat ni break resistance ni, tapi 2 kali tak lepas. So ni kali ketiga dia nak datang test. Okay, so kalau kita pergi lukis macam ni trend line, okay, ataupun kita panggil wedge, so dia dah mula break. So kemungkinan besar dia turun dan dia sambung naik atas. Okay, so saya rasa dia dah reach satu level. Okay, boleh katakan 93 ni adalah satu support yang kuat lah. Okay, jadi minggu ni saya rasa semua pair USD akan menguat. Mungkin short term, tak sebenarnya long term. Okay, so pasal benda ni, okay, so kalau kita pergi ke pair, katakan kita start dengan AUD USD. Okay, so AUD USD, okay, kita pergi dekat daily. Okay, so kalau daily,
tak nampak sangat, tapi kalau perasan kat sini dia dah cuba pergi ke resistance. Okay, so resistance dekat 0.724. Kita buka balik ke time frame kecil sikit, 4 hourly. Okay, so kalau perasan kat sini 4 hourly, dia sekarang ni antara golden Fibo ratio lah. Okay, so dia tengah test kat sini. So kemungkinan besar, okay, kemungkinan besar sama ada, okay, pair ni, okay, akan reject dekat resistance area sini. Okay, so resistance dia ada dekat sini, lebih kurang 0.73. okay, tapi agak jauh jugalah, ataupun 0.7250. So kalau dia tak lepas, okay, resistance ni, okay, kemungkinan besar dia akan turun bawah. Okay, sama ada dia turun bawah sampai ke 0.68, ataupun dia cuma buat corrective wave sampai contoh dekat 0.70. So still agak jauh juga, dalam 200 pips. Okay, so kita boleh expect AUD untuk turun lah. Okay, so kalau dia turun ataupun dia buat corrective wave macam ni, okay, dia turun sampai sini, dia sambung naik, ataupun dia boleh buat corrective wave jauh sikit sampai 72, boleh ni, ataupun dia boleh terus turun ke bawah, then buat corrective wave, then sambung ke bawah. So sekarang ni pasal saya kata USD akan kuat, jadi saya rasalah, okay, kemungkinan besar dia akan buat somewhere around here, okay, dekat sini, ataupun dia naik turun sini. Okay, saya at least expect 0.71 ataupun 0.70 dia turun lah. Okay, itu untuk AUD USD. Okay, jom kita pergi tengok pair Euro USD pula. Okay, so Euro USD pun sama. Kalau perasan kat sini, so sekarang ni dia approach resistance dekat 4 hourly time frame, dekat around 1.18 30 punya level. Okay, so kalau kita pergi dekat time frame yang kecil, hourly time frame, okay, kalau kita zoom in, okay, kita akan nampak, okay, level yang ni lebih kurang dekat 1.1875. okay, so 1.1875 adalah satu resistance yang agak kuat lah. So sama ada kita tunggu sini untuk sell, okay, ataupun dia terus sell dekat sini lah. Okay, jauh mana dia akan turun, saya expect dia akan turun at least 1.17, ataupun dia akan test balik 1.16. Okay, ni saya punya sebab kalau kita tengok, okay, Euro USD boleh jadi begini. Okay, so dia boleh jadi begini, dia buat corrective wave sampai ke 1.1050, dan naik, ataupun dia turun sampai 1.17 dan naik. Okay, ataupun macam tadi, dia just turun 1.16, naik atas, sambung turun. So 1.16, 1.17, 1.1750 adalah level-level yang apa tu, Euro USD. Tapi saya punya projection untuk minggu ni, Euro USD akan at least turun sampai 1.1750 hingga 1.17. Okay, lepas tu baru kita akan tengok sama ada dia nak naik atas ataupun ke bawah. Okay, so sama juga Euro USD. So dia punya kawan dia ataupun GBP USD pun lebih kurang sama.
saya rasa dia akan cuba test balik. Okay, kalau kita pergi ke time frame yang kecil, kita akan nampak. Okay, so most likely dia akan buat satu corrective wave sampai 1.2950. Okay, sebab sekarang ni dia ada dekat 1, so maknanya kalau dia pergi ke 1.295, maknanya dekat 100 pip dia turun. Okay, lepas tu baru dia naik atas. Ataupun dia buat corrective wave yang lagi jauh, pergi ke 1.29, lepas tu baru sambung naik. Ataupun sama, kalau USD terlalu kuat, dia boleh turun sampai ke bawah ni 1.28, lepas tu naik atas, lepas tu sambung ke bawah ke 1.27. So kalau kita tengok, kalau 4 hourly time frame, 1.27 duduk dekat lebih kurang sini. So maknanya dia boleh turun 1.290, lepas tu naik atas dan turun. So dia boleh buat satu wave beginilah. Okay, sebab saya rasa dia dah sampai ke resistance yang agak kuat buat masa ni. Okay, sebab kita nampak 305 ni adalah satu resistance yang agak kuat lah. Sebab kalau kita tengok sini sebelum ni, ni adalah support. Okay, so mungkin support ni jadi resistance. Ini yang kita akan support become resistance. Okay, ataupun macam hari tu dia break dekat sini, level ni 1.30, of course dia boleh test kat sini, sambung balik. Ini yang kita boleh RBS, resistance bukan support. Okay, ataupun dia just datang test low yang ni 1.29, maknanya kita ada peluang dekat 150 pips. Okay, so saya jangka USD akan kuat. Sebab tu saya kata AUD USD, Euro USD, juga USD. Okay, so kalau kita tengok pair NZD USD, NZD USD pun lebih kurang sama. Saya perasan dia dah sampai ke satu level, okay, resistance. Okay, ataupun dalam ni Fibo pun kita nampak dia dekat 50% level. So most likely dia akan buat satu korektif sebelum sambung, ataupun dia boleh buat impulsif turun baru naik atas. Okay, tapi saya rasa kemungkinan besar dia akan buat lebih kurang macam ni lah. So USD kalau kuat, so dia akan turun sampai ke 0.66, okay, ataupun 0.655. okay, antara dua level ni baru kita akan tahu sama dia akan sambung ataupun turun. Okay, so itu USD. Kalau USD CAD, okay, USD CAD ni dia punya penurunan dia terlalu junam last week. Okay, so saya rasa at least ada peluang untuk retracement. Okay, untuk level 1.32 ataupun level 1.3250, maknanya dia akan datang test support ni lah. Okay, so kemungkinan besar dia akan buat satu impulsive move ataupun corrective move dalam time frame yang besar dan sambung turun. Ataupun dia boleh jadi orang kata buat satu correction, turun bawah, test balik support ni, lepas tu naik atas pun boleh jadi. Okay, so dia boleh jadi macam ni lah channel, dia akan naik pergi macam tu. Okay, ini USD CAD. Kalau USD Chef, okay, pun sama macam lebih kurang ni. So saya jangka dia dah sampai ke support. Okay, so dia akan naik ke atas lah untuk sambung, ataupun dia pergi test balik dekat 0.915,
hingga 0.92 level ni lah. Okay, so itu akan menentukan sama ada dia sambung ataupun dia naik ke atas 9210 dan sambung turun. Okay, sebab kalau USD kuat, USD Chef akan naik. Okay, so last pair USD JPY. So USD JPY kita nampak dia punya kata weakness. So kemungkinan dia akan turun test balik support ni 105.4 hingga 105.3 ni. Okay, kalau break level ni, kalau perasan, okay, kalau break 105, 102, okay, even 105.2 hingga 105, kemungkinan besar dia akan just bearish. Okay, ataupun dia boleh jadi bullish, maknanya dia akan turun sampai 105.2, lepas tu sambung naik. Okay, so sebab sekarang ni dia dalam forex ni ada banyak kemungkinan. So boleh dia jadi macam ni lah, dia datang test trend line ni naik atas, ataupun dia break, test balik dan turun. So itu saja guys. Okay, thanks very much.